Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 28 April dimulakan dengan berita mengenai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang menegur pemimpin UMNO yang masih tidak sedar diri supaya henti mengadu domba. Tegasnya, rakyat mulai bosan dengan cerita politik dalaman UMNO. Beliau juga mencabar pemimpin UMNO untuk menjadi suara rakyat yang didakwa kian terhimpit dengan layanan dui standard dalam SOP dan kompaun. Bagus saranan Datuk. Di bulan Ramadan ini kita sepatutnya fokus mengejar pahala dan lagi elok jika kita lakukan gencatan politik bagi menghormati bulan mulia ini. Lagi perkembangan politik mengenepikan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menamakan Presiden Parti Warisan Datuk Seri Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri. Spekulasi itu tidak logik, tegas Timbalan Pengarah Strategi PKR Datuk R. Ramanan. Ini kerana Shafie tidak pernah menawarkan diri untuk menjadi Perdana Menteri. Dalam satu temu bual, beliau mendakwa ahli Parlimen sempurna itu mengaku Anwar adalah calon terbaik sebagai Perdana Menteri dan spekulasi nakal itu wujud sekadar mungkin mahu menggoyahkan komponen pembangkang. Seterusnya, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman Said menganggap penjelasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan tentang penggantungan Parlimen membangkitkan banyak persoalan. Terdahulu, Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Baru berkata ketika Parlimen digantung, semua pihak termasuk pembangkang masih boleh memberi pandangan kepada kerajaan melalui saluran seperti jawatan kuasa bebas. Namun Azlina berkata, Parlimen adalah badan perundangan tertinggi bagi kerajaan persekutuan, sementara jawatan kuasa bebas hanya bertanggungjawab menasihati Yang di-Pertuan Agong sama ada darurat perlu diteruskan atau tidak. Februari lalu Yang di-Pertuan Agong bertitah Parlimen boleh bersidang ketika darurat jika Perdana Menteri menasihatinya untuk berbuat demikian. Tapi setakat ini ia belum berlaku lagi. Kita ke perkembangan semasa. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dimansuhkan sepenuhnya mulai tahun ini. Menteri Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata pentaksiran tingkatan 3 atau PT3 bagi tahun ini juga turut dibatalkan. Beliau mengumumkan perkara itu menerusi satu sidang media khas hari ini. Kita beralih ke perkembangan berita sukan. Sesuai dengan semangat Ramadan, bintang Manchester City Ilkay Gundogan dengan kerjasama kelab penyokongnya di Indonesia memberi bantuan 3,000 pak makanan kepada golongan memerlukan di negara terbabit. Pemain Jerman berusia 30 tahun itu memilih sebuah rumah anak yatim di Jakarta, Indonesia untuk memberi sumbangan dan berbakti. Gundogan turut menghadiahkan jersey City tertera nombor 8 manakala kumpulan penyokong kelab itu mengedarkan makanan dan cenderahati. Pemain tengah yang menikmati musim gemilang di Stadium Etihad sebelum ini kerap terbabit kerja amal dengan memberi bantuan kepada golongan melarat, menyumbang peralatan kepada petugas kesihatan dan warga emas sekitar rumah keluarganya di Gelsenkirchen ketika pandemik COVID-19. Baiklah, sekian sahaja Top 5 News pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, ayuh bersama memerangi jenayah rasuah melalui gerakan Sinar untuk Malaysia dan Rasuah Busters. Semestinya nilai moral karakter bangsa. Untuk itu, teruskan setia bersama Sinar Harian di platform digital kami serta jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam dan luar negara. Saya Azam Mota. Assalamualaikum dan selamat malam.